Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita berjumpa pada malam yang berbahagia ini di Masjid Al-Mahmudi, Padang Lalang. Terima kasih saya ucapkan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak, kawan baik masa Matak Mahmud dulu. Saya pun segan bila dia panggil, dia pun Tok Guru dah. Dia tu zaman mengaji dulu ni, kalau periksa tu ada 8 pelajaran ke 9 tu dia semua dia pulun. Jadi kami ni hak baki-baki lah dapat hak ujung-ujung huruf macam-macam ni. Dia orang pandai lah. Tak tahulah kismih dia makan 6 botol kot. Dia banyak lah. Kami pun telan kat kismih, cirit dah, tak jadi pun. Tak apalah, tu rezeki dia lah. Nah, dan saya ucap terima kasihlah pihak masjid sudi jemput saya pada malam ini. Saya tengok perempuan tu padat sangat tu, sendat tu, muslimat tu. Jadi macam mana ni satgi nak ejah ni, no? Mungkin lagi tengoklah bagi kesian pula depa kan. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya mula-mula ni masjid ni banyak kali dah ni sahabat saya ni duk atok bila nak mai malam ni Tuhan dah tentukan dah. Dan bila saya masuk ke dalam ruang solat masjid ni, saya rasa sejuk. Berasa sejuk dah. Berasa sejuk. Jadi dia bukannya apa, saya dah pergi banyak macam-macam masjid. Macam hari tu ada satu program, saya, Ustaz Kazim, Ustaz Jafri, Ustaz Zanul Hafizah Musa, dan ada beberapa lagi lah penceramah ni. Kami buat rakaman untuk TV3. Kami pergi ke 18 buah masjid-masjid tertua di Malaysia. Masjid-masjid tertua di Malaysia ni banyak no. Di kita kalau di Kedah ni di Merbuk ada. Masjid-masjid tu ada yang umur masjid tu dalam ada 200 tahun, ratus-ratus tahun lah umur masjid lah, bukan umur pengurusi dia. Umur masjid dia. Jadi tapi dalam banyak-banyak masjid yang saya pergi tu, kalau orang tanya saya lah, apa yang ustaz boleh kata dengan semua masjid-masjid lama ratus tahun yang ustaz pergi tu? Satu je yang saya boleh kata, sejuk. Tu kan, dah lah mihrab sama, ruang tiang sama, tapi dia punya sejuk dia lain macam. Dia pasal dulu mana ada kipas, aircon apa, mana ada. Tapi nak abang kata binaan orang tua-tua dulu no. Batu simen tu tak apa lagi, kayu apa tak apa lagi. Mungkin kita kata barakah duit orang tua-tua dulu duk buat bendang, turun ke laut, kebun.
duit tu dia sumbang untuk bina masjid. Jadi anak cucu ni tumpang sejuk. Saya tak tahu nak kata lagu mana. Tu saya sembang Ustaz Kazim. Ustaz rasa apa? Sejuk. Dia ada dingin dia. Muhur lah sampai 16 suhu dia apa. Dia ada sejuk dia. Barakah lah orang dulu kan. Dan tak ada pun isu bocor ke apa. Tak tahu orang tua dulunya binaan ni dia ada luar biasa lah ni yang kita kagum lah. Tapi kalau lah ni moden ni pun ada masjid-masjid yang saya pergi. Ada satu masjid tu, kalau tuan-tuan nak buat rombongan boleh lah, pergi naik bas ramai-ramai. Masjid tu yang saya istimewanya, walaupun lah ni kan panas, lohong tu tengah hari tu rembang punya panas pun, dia jadi sejuk lah. Masjid tu dia sejuk. Tak buka kipas apa, tak buka. Masjid tu kalau tuan-tuan nak pergi, dia dekat Pahang, dekat Berincang, Cameron Highland lah. Saya tak tahu siapa tu sejuk semua, sejuk dik. Puasa sejuk nak kecing tu semua ada. Belakang masjid tu saya ada pokok strawberry gitu. Tak faham tak apalah, ni sajalah. Macam serius sangat nama aku sembang. Kalau kuliah payah ni sembang. Tapi kata tok guru saya, kita punya sembang kalau nak ada barakah, dia kena ada ayat Quran, dia kena ada hadis. Baik itu tuan-tuan kalau panggil mana-mana tok guru ke penceramah ke mana-mana, dia nak melawak ke, dia nak cerita apa pun, kalau tak ada Quran, tak ada hadis, kalam dia tu macam tak berapa nak berkat. Pasal kita, mulut kita ni tak ada apa pun. Yang jadi berkat kita ni pasal ada ayat Quran, ada hadis. Tu kena ingat. Jadi malam ni, walau dia bunyi sembang, tapi Quran hadis kita takkan tinggal. Itu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tajuk pun tak ada. Jadi saya ingat nak bawa satu tajuk yang saya ingat dekat dengan kita semua, senang nak hadam, mudah nak diamal bersama. Tajuknya adalah tentang tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Ada tajuk mana? Tanda-tanda isteri dah. Tanda-tanda Allah baru tinggal zat-zat kan. Tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala punya sayang kepada makhluk atau hamba-hambanya takkan sama kasih sayang makhluk terhadap makhluk. Makhluk kalau dia sayang kepada makhluk yang lain, sayang dia itu bersyarat, sayang dia itu bersebab, sayang dia itu berhad. Dia ada limit. Macam tu tak faham kan? Tak faham. Lagi sekali. Makhluk tak kira lah mak kepada anak, jiran kepada jiran, kawan pada kawan, suami kepada isteri, isteri pada suami, anak pada mak bapak. Sayang makhluk kepada makhluk, dia akan ada, apa tadi saya sebut? Biasanya dia akan ada syarat, biasanya dia akan ada sebab, dan biasanya dia akan ada had dia. Kan? Macam kita sayang anak-anak kita, sayang. Sayang anak kita kan? Kita sayang anak-anak kita. Tapi sayangnya anak kita kepada anak-anak kita tu tengok time lah. Minggu depan cuti sekolah. Dengan tak buat kerja sekolah, tidur sampai tengah hari. Dia dengan kucing lebih kurang tidur. Oyen tu kan. Sampai tengah hari, lena bangkit-bangkit makan, tidur makan. Ingat patut kambuh ya popok macam ni. Pasal apa atau budak ni patut kok celek tu berasa nak buat kerja rumah, tolong sapu, vacuum rumah ke apa, bagi ngaji Quran sikit, mayang jemaah. Dak. Ya jadi boboiboy kuasa 5 sat jadi mega mato sat hilang tak tahu malam bila isu kata tidur rumah kawan. Mulalah kita rasa apa? Tadi sayang tak? Mulalah kita pun tanya dia, sekolah hang bila nak buka ni? Kita akan rasa rimah. Duduk rumah gaduh dengan adik-adik pun perang pecah tu ni. Aduh, sampai kita mula telefon cikgu, boleh tak buka awal sekolah? Pasal meluat dia. Tapi sayang tak? Dia sayang, dia ada hak dia. Sayang selagi hang dengar cakap dia gitu. Itulah makhluk. Mak pun tak sayang, anak sayang. Tok Wan, tok sayang ke cucu? Main dengan cucu pun jenis. Tiap-tiap kali balik ya, hilang remote. Remote Astro tu hilang. Kalau orang kampung je dulu kan gobek Pinang tu. Gobek apa? Gobek tu kan apa? Lah ni ada gobek tak ada orang. Orang dulu makan Pinang kan.
Gobek tu hilang, kan daun sirih pun hilang, kan bekas-bekas tu pun hilang. Budak-budak tu buat apa tak tahu, dengan pinang tu pun hilang. Jumlah ikan dalam akuarium pun kurang. Tok dia pula lah ikan kak tu ada dalam 4 ekor, tinggal 2 kan. Cucu dah sok hilang mana. Tok tu sayang lagi tak? Sayang, tapi dia ada geram. Dia ada geram. Tu yang bila saya perasan lah, bila umrah, bila kita buat umrah kan, kita bawa jemaah-jemaah umrah ni, bila kita buat umrah cuti sekolah, ni tak lama ni bulan 12 Mac, umrah cuti sekolah, yang ramainya dalam bas tu, orang tua-tua. Tok-tok. Saya pun pelik. Yang tok-tok ni semua, awak tunggu cuti sekolah baru main. Dah, hampa kan bukannya sekolah dah. Mainlah time tak cuti sekolah. Time cuti sekolah juga hampa nak main siapa? Kita sembang seorang dua, dapat jawapan. Dia kata, Ustaz, kalau saya duduk di rumah juga tak main umrah, saya kena jaga cucu. Dari mak pak dia senang lenang pi Langkawi, berenang di laut apa, anak dia lempak ke kita. Sudah. Lah ni tak payah. Alasan tu sedap, mak nak pergi umrah. Dia kalau lari nak pergi payah. Jadi abang pergi umrah tu dia punya sejuk sikit. Padahal nak lari pada jaga cucu. Padahal tok Wan tu sayang tak nak abangnya. Makhluk ni macam tu lah. Sama macam kita. Atau ada tadi sayang ada had. Ini ada orang sayang bersebab. Piramli kata apa? Baik ada makna. Dia salam kita cium pasiku. Amboi sangat. Macam-macam pesen. Salam kita cium depan belakang, telapak belakang. Oi, cincin mujuk tak kulung kan. Saya ni Cak Ayam, saya bukannya Syekh As-Sahibul Fadilah, tak ada apa untuk salah. Saya Syekh lain tak apa. Tapi itulah kan manusia, dia ada makna. Baik. Dia baiknya tu dia kadang ada makna, ada sebab. Jadi beza. Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau dia sayang kepada makhluk-makhluk dia tanpa ada sebab dan tanpa ada had. Kasih Allah, cinta Allah itu hakiki. Itu pure punya cinta yang sebenar-benarnya. Sebab itu satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan para sahabat pada waktu itu, di hadapan Nabi dan para sahabat ada rombongan tawanan-tawanan perang. Yang mana dalam tawanan perang itu ada seorang ibu yang dia tengah duk cari anak dia. Dia kalau pasar raya tu anak hilang lah, minta tolong buat pengumuman, Zat, anak saya baju warna oranye, ada kartun Doraemon ke baju dia tu, tolong buat pengumuman, Zat. Ni dia, mak tu dia cari anak dia, orang ramai, dia cari anak dia. Dalam dia duk cari anak dia, lah jumpa. Dia seronok, dia dapat anak pun kecil lagi. Dia dapat jumpa anak dia, dia peluk anak dia susukan anak dia, dia cium semua dengan penuh sayang. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi tanya, "Atarawna hazihil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Nabi kata, sahabat sekalian, tengok ibu tu, makcik tu. Dia dapat anak dia yang tadi cari tak jumpa, lah ni jumpa, dia peluk, dia cium. Agak-agak mak tu tergamak dah, sanggup dah lempak anak dia pergi masuk dalam api. Mak yang lagu tu yang duk cari anak, dapat jumpa peluk cium tu, mak tu sanggup dah agak-agak lempak anak pergi buh dalam api. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Qulna la wallahi ya Rasulullah." Demi Allah ya Rasul, takkan sesekali mak tu sanggup buat anak lagu tu, takkan sanggup. Maka Nabi kata, "Faqala Allahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha." Muttafaqun alaih. Nabi kata, Allah, penyayangnya Allah terhadap hamba-hambanya melebihi sayangnya ibu tu terhadap anaknya. Maknanya Allah pun tak sanggup nak lempak hamba dia pergi masuk dalam api neraka. Tapi Pak Zain, hamba dia ni dekah kepala itu, kapla batu juga ada duduk tu, kapla batu sangat tu. Pesan hantar Nabi mai Quran tak faham. Betul kadang tu. Lain pak.
Tuan-tuan bayangkanlah, kalaulah ada manusia kata pasal apa hang duk perangai mengarut, dia kata saya tak ada hidayah, pang bagi sekali. Allah utus Nabi mai ke kita ni, sejarah umat manusia, Nabi 124,000 orang. Bukan penceramah. Nabi 124,000 orang. Ada yang kita kenal, ada yang kita tak kenal. Rasul saja 312 orang. Setengah riwayat kata 314 orang. Tak cukup lagi. Daripada Rasul 300 lebih itu, 25 Rasul kita kenal, 5 Rasul Ulul Azmi, seorang penghulu sekalian Nabi. Apa lagi? Allah sayang kat kita. Dia hantar lagi siap. Tak cukup dengan tu. Buku panduan yang namanya Al-Quran. Kitab panduan kita. Allah sayang kat kita. Bukan setakat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi sebut, aku ni, Nabi kata, perumpamaan aku ni sama macam seorang laki-laki yang laki-laki depan tu ada api. Aku duduk halang lah ni kekatu ke apa. Dia datang-datang kecil-kecil, tengok duduk tepi bendang, tahu kan? Datang-datang ibu-ibu halus-halus tu, kesing ke apa katu ke. Dia kan kira nak pergi ke cahaya. Datang-datang kecil tu kira nak pergi ke api. Aku ni duduk tahan. Jangan duduk pergi ke api. Awak hampa nak sangat api tu siapa? Nampak macam cantik, hampir situ jahanam hidup. Jangan duk pergi. Aku duk tahan ku atas, hampa duk pergi ku bawah. Tahan ku bawah, nak juga. Orang kata dah benda tu haram, hang nak juga pasal apa? Tu Nabi kata, aku ni umpama lagu tu. Punya sayang kat hampa semua. Pasal apa hampa nak juga yang haram? Pasal apa hampa nak juga berpecah belah? Pasal apa hampa nak juga hidup dalam fitnah? Hampa tak bimbang ke hidup itu? Nabi sayang kat kita. Maka sebab itulah ada orang kadang tu dia tak faham, mengaji tak tahu mana ilmu, mana ayah pin ke apa. Ada dia mai kita, dia kata, ustaz, saya kadang-kadang kesian kat Firaun. Oh pula dah dia golongan masuk ayat lah ni ramai. Jadi janganlah jadi sebahagian daripada dia. Dia kata saya kesian kat Firaun. Pasal Firaun ni dak lah, saya dia borak kan, dia kata, dak lah ustaz. Tuhan dah tahu kata dia tu nanti jahat. Duk cipta buat apa? Tak salah cipta. Cipta untuk lalas lepak pergi neraka buat apa? Ui, tuan-tuan kalau jumpa orang lagu tu, tuan-tuan nak buat apa selain berendam dalam kolah? Berpendapat tak jadi. Tak jadi. Dia duduk tang tu. Sama lah. Dia kata tu orang macam saya, macam Abu Lahab kan. Abu Lahab tabat yada tu lah tuan baca kan. Abu Lahab kan. Dah tahu dah dia nak pergi neraka. Apa Tuhan cipta tu? So cipta lah. Siang kan. Saya rasa dalam dunia ni Fir'aun pun tak saya jumpa lah orang. Saya seronok juga jadi penceramah ni. Jumpa macam-macam orang. Macam-macam orang. Kadang tu dia, bukan apa, dia macam-macam tu jadi modal tu, insya-Allah. Jadi modal ceramah. Ada sekali tu dulu saya forum dengan ustaz apa nama tu. Buka soalan, soal jawab. Ada seorang tu. Dia kata, ustaz, saya bukan nak tanya soalan tapi saya nak bagi pandangan. Oh, sila. Bagus. Ustaz, saya rasa ini gejala sosial anak muda ni teruk ni semua, lepas tu hanyut ni apa semua, ini semua rasuah, tipu, khianat, scammer ni semua setan punya pasal. Kita kata, ada betulnya lah, betul jugalah, setan pun tak nafi lah. Oleh kerana tu ustaz, apa kata? Saya tak bisa jumpa lagi orang cadang lagu ni. Apa dia? Kita buat sembahyang hajat, kita minta pada Allah supaya setan-setan ni kembali ke pangkal jalan. Oh, tak semua ni kalau saya himpunkan koleksi cerita pelik orang ni banyak macam ni. Saya kata buat pelik dia ni. Dengan muka serius, bukan dia main loyak buruk. Tak, dia sungguh ni. Saya rasa setan pun tak pernah fikir nak dapat hidayah. Dia mempertahankan kesyaitanan tu. Aduh, saya jadi umat tuan-tuan. Lagu tu punya situasi tuan-tuan tak rasa ke majlis ilmu ni penting? Mengingat masyarakat. Tak tahu tu gaya tu jenis orang rajin datang majlis ilmu. Sebab itu kadang hak duk sengap macam ni saya risau juga. Dia nampak sengap mata tengok kita, kepala fikir apa tak tahu. Dia fikir alih. Kadang daripada awal saya bagi salam, kan dia dengar saya apa, dia tengok biru ni macam biru. Tak tahu dia selam dalam tu. Tak tahu. Bahaya tu dia. Tambah bila saya buat lawak dia sengap. Tu lagi saya risau. Dulu ada seorang sengap
Dalam seminggu, 2 minggu, dia telefon. Dia gelak, dia kata, "Allah Ustaz, saya baru faham." Tu dia, 2 minggu dia fikir, ada. Oh, so makan kismih tak mau. Baik, jadi sebab itu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana kita nak dapat kasih sayang Allah? Lagipun, lagi tahu tuan-tuan tadi hak geng-geng masuk ayat tu kita cerita dah. Mai lagi satu puak, satu pahaman pun sama juga. Dia kata apa? Dia kata, "Saya ni Ustaz, nikmat banyak sungguh dapat. Sampai saya rasa tak terhitung nikmat tu." Oh, okey, bagus ya, dapat nikmat untung ah. Tak tu tak bukan isu dia Ustaz. Betul. Saya terus terang Ustaz, saya ni saya ingat lah saya semayang bulan puasa tahun lepas tu. Tu pun tarawih bukan isyak. Hak sunat lah, bukan wajib. Ni saya, tapi Ustaz ni saya tahu dia. Tapi Ustaz, saya ni nak buat di situ dapat ni. Saya apa tak ada apa sama ni. Qada mesti tak ingat lah. Cukup tak cukup atau mah. Orang macam tu kalau hidup dia jahat, engkar perintah Tuhan, tapi rezeki kuai duk mai tu kira apa tuan-tuan? Tuan-tuan rajin mengaji ni panggil apa? Nah? Bagus. Setengah tempat dia kata istinja. Tu saya tak faham kan. Hak tu lagi haru. Orang kalau hidup dia engkar perintah Tuhan, tapi dia mai kuai duk mai tu dipanggil apa? Iza ra'aitallahu ta'ala yu'atil 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama zalika minhu istidraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, hang kalau tengok ada satu hamba Allah yang dia ini segala yang dia ingin, yang dia teringin, yang dia duk hajat akan keduniaan, dia duk teringin lama dah, dan hak dia teringin tu dapat, teringin dapat dalam keadaan muqimun ala ma'asihi. Dia ni memang jenis tegar dengan maksiat. Ini bukan maksiat amatur ni, profesional ni. Ini betul-betul yang maksiat ni, betul-betul ya, steady ya. Orang mana dia, orang tahu pun dia tak heran dah. Setengah orang buat maksiat, orang kantoi, orang tahu dia malu. Enggak ada malu apa. Orang pun tahu dah dia lagu tu. Tapi dalam dia lagu tu punya jahat tu, dia duk dapat segala nikmat, maka jangan duk kata Tuhan sayang mana. Hak tu tak termasuk Tuhan sayang. Ni saya cerita ni habis sini tuan-tuan. Habis sini pak kamera macam sidang media dah ni. Apa ni, ada satu kampung tu dulu saya ingat ada satu kampung, tak mau sebut kampung mana. Dan ada seorang tu dia ambil upah pasantai rumah orang. Pasantai rumah kawan ni tak siap, pergi pasang rumah orang lain. Tak siap rumah kawan tu, pergi buat rumah kawan ni. Biasa no. Macam biasa duk jadi no. Duit ambil habis dah, ambil awal lagi ambil dah. Ambil tu, mengamuk lah orang kampung nak raya dah, nak open house, nak apa. Rumah tu dengan langgang lagi, hang tak siap lagi, nak siap lagi. Duit bagi habis dah. Telefon bertukar-tukar nombor, marah orang. Tuan-tuan tahu lah orang marah mulut tu orang mana. Mati sambak dengan kilat, celah tayar lori. Macam-macam lah orang. Lah kali pendek, dia panjang 13 episod. Lah pendek cerita, dia satu hari tu dia jatuh pokok, dia tu dah legau. Lepas tu dia jatuh pokok, patah kaki ke, pecah dia punya buku lali tu, hancur dalam tu, masuk besi tu. Masuk hospital, orang berkat pergi melawat nah. Tapi itulah orang hak geram-geram ni, balasan Allah padan muka. Tapi itulah, adalah geng-geng masjid pindah apa, jumpa dia tahu ayat mula dia apa. Dia salam dengan orang masjid itu, dia kata, inilah ujian orang-orang beriman. Ada, tuan-tuan ingat apa manusia ni? Dia duk rasa dia duk betul itu. Dia kata ni saya ni pasang besi kat gigi ni nak gelak sangat, tak boleh, aduh sakit. Jadi dia kata dia tu, inilah ujian orang beriman. Bagus, beriman lagi. Hang tipu orang kampung, hang beriman apa? Dia kata, "Dok, pasal saya buat kerja tak berkira." Memang tak berkira, hang duit ambil dah, hang kira apa lagi? Apa punya tur punya orang punya ada mana planet map tak tahu. Dia tak tahu dalam Quran Tuhan lama dah sebut fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa.
janganlah hampa mengaku diri hampa suci, beriman, soleh, bagus, Tuhan sayang. Padahal Tuhan yang tahu siapa yang bertakwa. Tak usah duk klaim, tak usah duk mengaku ujian orang beriman. Anak kata iman takwa apa tu? Tuhan untuk suruh buat baik sudah. Tu dia ada orang macam tu. Pelik pada orang. Baik itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada manusia hidup memang banyak maksiat tapi dia tak sedar diri. Dulu zaman Imam Hasan Al-Basri, ada seorang laki-laki. Dia datang jumpa Imam Hasan Al-Basri dan dia kata, "Tuan Syekh, saya duk dengar lama dah banyak penceramah sana sini, tok guru inilah mengajak." Dia kata, siapa buat keburukan Tuhan pasti balas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Buat bagus sikit kecil besar zarah pun Tuhan tengok aja dan akan dibalas semua. Tapi saya ni hidup jahat semua, tak ada apa balas pun. Tak ada apa amal, tak ada apa, okey hidup. Kalau tuan-tuan lah orang cakap lagu tu, nak kata apa tuan? Rasa nak penyek pun dah. Tapi mengenang aku ni orang masjid, malam tadi baru dengar ceramah. Tak ada ya. Imam Hasan Al-Basri sengap baru dia tanya. Imam Hasan Al-Basri dia tanya kat laki-laki tu, dia kata, hang biasa tak bangun semayang tengah malam? Tengah malam bangun, ambil semayang, Allahu Akbar, 2 rakaat ke apa? Biasa tengah malam. Mamat tu punya gelak guling. Dia kata jangan kata tengah malam, tengah hari minta semayang. Saya bagi ringkas lah, dia bukan kata lagu tu, tapi nak abang kata maksud tak usah tanya tengah malam, hak fardu pun tak buat tu. Tapi nanti hari ni ingatan mesra, nota kaki, ingatan sikit nak pesan. Tuan-tuan tahu tak, saya ni tak ada pengalaman sangat, tapi setakat tok-tok guru, ulama-ulama saya biasa duk jumpa khidmat sikit-sikit ni. Dia kalau orang alim ni, kalau dia tanya soalan kat tuan-tuan, walaupun soalan tu remeh-remeh saja, tuan-tuan jangan jawab remeh tau. Tuan-tuan ingat, mereka tu bukanlah nak baca orang sangat, tapi sikit sebanyak dia terbaca yang keluar di mulut tuan-tuan tu. Ingat, walaupun dia tanya apa tadi, ada bangun semayang tengah malam, lagu tu punya orang betul ke soalan tu? Tapi dia seolah-olah macam seorang doktor pakar. Kita pergi jumpa doktor kata saya ni kadang rasa penin. Doktor tanya, pagi-pagi menyerok, sarapan makan apa? Orang cerita penin, dia tanya pagi menyerok apa? Nanti hak tanya tu doktor pakar, dia cuba nak kaitkan sarapan menyerok tu dengan hak penin tu. Dia tahulah ilmu dia. Orang alim lagu tu, dia tanya satu soalan, dia sedang nak diagnose kita lah tu. Hati-hati yang menjawab lebih kurang kan. Puasa 6 cukup tak? Dah abang 3 hari. Padahal dah 29 Syawal, abang 3 hari. Jawab lagu menjawab kan. Lah dia kata dia tak semayang tak apa. Imam Hasan Al-Basri kata sebenarnya hang sedang diazab oleh Allah. Dia tak faham azab lagu mana, apa tak mai pun, rezeki apa duk mai, nikmat banyak, menega laku semua, follower ramai tu setambah kan. Dia kata Syekh kata, bila hati hang tak rasa nak buat benda baik, tak rasa nak buat baik, maka itulah azab dari Tuhan. Padahal nak buat benda baik itu terbentang depan mata. Rumah tepi masjid, duduk tepi tabung, berkawan grup-grup dengan ustaz-ustaz, tapi hang langsung tak ambil faedah. Cukup. Biasa kan jadi lagu tu. Dia ada satu masa tu dia jadi malas nak ni. Padahal Tuhan dah bagi peluang dah. Tak ada. Jauh punya mai penceramah, tak terasa nak mai. Ni luar tengok. Kan? Sikit bang. Kan? Kata mic baru kata kan. Dia tak terasa. Sebab itu azab ni dia ada 2. Pertama azab di bumi, kedua azab di hati. Hak paling ulama orang soleh paling takut azab di hati. Orang alim dulu-dulu kalau hati dia mula rasa malas nak beribadat, dia takut tu. Ini barangkali dosa aku yang memberatkan jiwa aku ini. Dan dia takut sungguh. Sebab itu kena banyak istighfar tuan-tuan, banyak minta ampun pada Allah. Astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي وتوب علي. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi oleh kerana itu, apa tanda-tanda Allah sayang pada kita? Maknanya daripada tadi, ni baru masuk tajuk. Macam mana? Rasa jenuh dah kan? Kita tengok ada maklum tu pegang pen. Apa nak tulis tak tahu dah. Dia kata tanda tak mai pun tanda ni nanti sat nanti lu. Mana boleh tulis masuk. Baik. Yang pertama, ini berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, orang atau mana-mana manusia, Allah Taala kalau sayang kat dia, tanda hak pertama. Hak ni tak ada orang boleh sangka. Hak sebut ni, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakapnya, bicaranya bukan berdasarkan nafsu. Ini semua wahyu dari Tuhan. Nabi kata, pertama, orang kalau Allah sayang kepada dia, tanda dia ialah ramai manusia mahupun makhluk-makhluk Allah akan sayang kepadanya. Itu tanda yang pertama. Apa saya sebut tadi? Orang kalau Allah sayang kat dia, tanda pertama ialah ramai manusia mahupun makhluk Allah yang lain, nampak mahupun tak nampak, akan sayang juga pada mamat tu, Fulan bin Fulan tu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Kata Nabi, Allah Ta'ala ini kalau dia sayangkan seseorang hamba itu, tak kiralah hamba tu duk Kubang Jawi ke, dia duk Padang Lalang ke, dia duk Sek ke, duk Batu Lapang ke, duk Cawak Kudung, duk Sungai Po ke, duk Jeneri, duk Pendang, Ngetiang, mana pun, tak kiralah. Kalau Tuhan sayang kepadanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah panggil Jibril, sini mari. Sini mari Jibril. Maka kata Allah, faqala inni uhibbu fulanan fa ahbabuhu. Nabi SAW cerita, Allah panggil Jibril, Allah bagi tahu Jibril, Jibril, aku sayang pada tu, mamak tu. Tu akak tu kan maklum tu kan, tu Pak Haji tu, Tuan Haji tu. Aku sayang sungguh dekat dia, maka engkau pun kena sayang dengan dia. Allah titah sayang dia juga. Dan bukan setakat itu, fayuhibbuhu Jibril summa yunadi fis sama'i fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu. Jibril bukan setakat dia dititahkan supaya sayang dengan hamba Allah tu, Jibril juga akan khabarkan seantero langit penduduk semua. Semua penduduk ni, malaikat ke mana-mana makhluk Tuhan semua, Allah dan aku sayang pada makhluk itu, hamba itu. Maka sekalian semua juga kena sayang pada dia. Ini Nabi SAW sebut pada kita. Dia sebenarnya mungkin ada orang tak faham. Ustaz, kita hidup ni kalau yalah, Tuhan sayang cukup. Yang nak makhluk lain sayang buat apa? Saya nak abang macam ni. Kalau ada orang dia kata apa? Saya ni ramai benci. Tak apa, janji Tuhan sayang. Mana lu tahu? Kan ada orang lagu tu kan, saya banyak kok saya meluat saya, jiran saya meluat saya, orang masjid pun meluat saya, baby. Janji Tuhan sayang, mana lu tahu? Nabi bagi kat kita tanda Allah sayang dekat hang. Manusia lain termasuk manusia hak beriman lah. Hak jenis dia pun mengarut tu cerita lain. Ni hak beriman bagus-bagus ni sayang kat kita, tu tanda Allah sayang. Mungkin ada orang tak faham. Dia kata, Ustaz, kalau makhluk-makhluk sayang kat kita tu apa kelebihan? Lagi-lagi malaikat sayang kat kita apa? Tuan-tuan, dia nak senang faham lah. Dia kalau hidup ni, jangankan kata orang kenal, jangan kata orang sayang.
Orang kenal kita pun cukup, urusan hidup jadi senang. Kan ada orang lagu tu kan, orang kenal dia. Baru beratuk di pejabat ke apa kan. Beratuk kami panjang. Orang dalam keluar, tak payah beratuk main dalam. Oh, boleh potong queue kan. Tak tahulah siapa, tapi ada lah orang macam tu kan. Renyih tu macam faham kan. Dia kata bos nak jumpa, main dalam. Dia potong queue. Hak lain semua berbulu tengok. Weh, 7.45 ambil nombor dia dulu potong. Adalah orang tu. Orang kenal ni urusan jadi senang. Kadang tu bawa laju juga. Sekali polis kat depan, tu dia daripada gear 5 dia tarik handbrake tu. Terkejut berhenti buka tingkap. Minta maaf. Apa laju ni kan. Maaf lah nak pergi ceramah ni. Tak boleh laju ni ikut ni. Tak apalah, ingat lain kali jangan macam dah, Ustaz doakan kami, jangan lupa. Dia minta doa kan. Saya ni penceramah cak ayam kecil-kecilannya, tapi rasa juga benda-benda tu kadang. Itu bila saya nak pergi cari duk cari parking, pergi shopping mall nak beli barang, pusing cari parking. Kadang cuti sekolah penuh parking, penuh. Ada setengah pasaraya tu dia buat lampu, kalau merah tu ada orang, kalau hijau tu kosong. Tak ada merah semua. Saya pusing sangat, pusing-pusing kat 7 kali mujuk tak sa'i 7 pusingan dah tu saya ingat. Ada lampu hijau kan, bismillahirrahmanirrahim kan. Pusing-pusing lalah guard naik motor. Pin dia horn kita. Dia tengok kereta ni duk pening, duk pusing cari kesian aku. Dia main-main dia tahan. Saya pun buka tingkap. Terkejut dia nampak saya. Allah Ustaz, Allah ambil berkat sikit. Allah Ustaz. Buat apa sini Ustaz? Buat apa? Saya suka soalan tu. Dia tanya saya buat apa. Tapi tak apalah, mungkin ada orang dia mesra kan, dia seronok, dia tak tahu apa nak tanya api. Takkan nak tanya postcode rumah saya kan. Jadi tanya buat apa? Cari parking ni tak jumpa tak merah semua. Tak apa Ustaz, tak apa. Ustaz jangan lima Ustaz ni pasal tu depan tu. Saya pun tengok saya tengok atas tu pengarah. Parking pengarah, takkan saya nak masuk. Masuk je Ustaz, ni bangunan saya punya. Sudah tu saya kata taiko dia ni Ustaz mau tak mau? Mau. Rupanya itu hari Sabtu, pengarah pun cuti. Patut dia terror. Saya dah tekan bang, bini saya kata abang memang Sabtu cuti. Mana bos main kerja. Ambil parking keluar Ustaz selfie sekali. Ambil abang. Masuk grup masjid dia kata. Tak, saya nak abang kat tuan-tuan. Bila orang kenal kita ni, urusan hidup jadi senang. Macam tuan-tuan ni siang malam main masjid. Saya ingat bukan tuan-tuan setakat main masjid dan mengimarahkan semayang di masjid. Tuan-tuan ni antara penyumbang-penyumbang pada rumah Allah. Tuan-tuan ingat malaikat tak kenal. Bukan setakat malaikat kenal tuan. Malaikat sayang dengan tuan-tuan ni semua. Tanya ma rabbuka ma dinuka, nanti bersyarat SOP malaikat kena tanya. Saya ingat agak macam tu. Sahabat Nabi kan soalan sama juga ma rabbuka, tapi malaikat siapa Tuhan kamu? Sahabat Nabi kot segan nak tanya pun, tapi dah syarat kena tanya juga dah. Tuan-tuan ni pun sama lagi, jalan ke syurga terbentang smart tag ke apa ni, RFID ke apa ni, laju nanti tuan-tuan, tak ada roblok amin. Tapi hidup kena sayang, kena mendapat kasih sayang Allah. Caranya macam mana? Jangan cari pasal orang. Hidup jangan cari pasal orang, tu je abang. Yang dicari pasal tu pula orang baik-baik, memang memahami. Ingat tu. Masuk isyak lah, kita bagi laluan azan isyak dulu kot. Lepas ni kita akan sambung kembali dan jangan ke mana-mana insya-Allah. Silakan. Terus ya? Malah esok bang. Okey. Ya aku nak foto malah esok. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmatullah. Bukan sebab ada setengah negeri dia berkeliling dia kena bang. Jadi saya ikut. Mana ni kalau tuan-tuan okey, kita ikutnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi macam mana kita ni nak dapat kasih sayang Tuhan, malaikat pun sayang kita, kena baik dengan semua orang. Dia senang ya. Tuan-tuan tahu tak, kita ni orang sayang kat kita ni
Tanda paling senang lah, maknanya kalau kita kata mengaku sendiri pula. Tapi hak ni tak ada orang boleh sangkai ya. Tanda manusia dia sayang kat kita paling jelas. Sayang ni bukan sayang bersebab sayang ada makna, no dah. Dia punya sayang tulus mulus, apa ni, kudus, bukan kudus daripada hati, suci murni punya sayang. Tanda dia apa? Dia akan mai semayangkan kita ketika kita dah jadi jenazah. Dia akan mai solatkan jenazah kita nanti. Tu tanda dia sayang. Tu tanda dia sayang. Yang ada kawan-kawan kita kan, dapat WhatsApp grup, sahabat kita telah pulang ke rahmatullah. Dia duduk sanglang, terderah mai nak semayangkan sahabat dia. Dia mai. Ada kan macam tu kan? Ada. Dia siap tanya, simpan ku apa? Semayang ku apa? Dia terderah mai. Padahal dia ada ni, tak tahu dia EL ke apa, dia keluar saat minta bos ke apa, nak pergi semayangkan best friend. Ni penghormatan terakhir, dia akan mai punya. Itu memang sahabat dunia akhirat sejati, syurga punya tu. Dia akan mai. Tapi tuan-tuan ingat, senang lah nak dapat kawan-kawan yang lagu tu. Saya pun dalam banyak-banyak hadis kita belajar ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang meninggal. Tidak ada satu orang Islam dia meninggal dunia dan dia disembahyangkan oleh 40 orang. Riwayat lain kata 100 orang. Yang mana 100 atau 40 orang hak semayangkan jenazah tu jenis orang bagui, tak syirikkan Allah, maka jenazah tu wajib berhak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa pelajaran? Orang yang semayangkan jenazah, bertuah jenazah tu, kalau yang semayangkan dia itu ramai. Sebab tu saya ingat saya kecil-kecil dulu, kalau ada orang meninggal, ni bukan cerita pak kepok RM4 tu, cerita lain lah. Itu kita tak boleh benda tu. Ni cerita orang nak sembahyangkan jenazah ni, kadang-kadang tu sampai kena kutip pondok, budak tahfiz. Tuan-tuan pernah terfikir tak pasal apa nak kena duk cari orang? Pasal apa nak kena kutip orang sikit. Sebab nak menyempurnakan hak Nabi sebut ni lah. Tapi pada saya lah, ni cerita ni kita masing-masing lah. Pada saya lah, kalau jenazah atau arwah tu orang baik, tak gaduh cari. Mereka akan mai. Saya ingat ada satu jenazah tu, arwah tu orang biasa, dia kerani apa, sekolah biasa, dia orang biasa ya, dia nobody but you lah. Dia bukan somebody, dia nobody. Di Gombak ke mana? Di Gombak. Di Selangor di Gombak. Masjid tu kapasiti dia boleh muat jemaah lebih kurang dalam 5,000 jemaah dalam satu masa. Tuan-tuan tahu, masjid tu bukan jemaah yang datang semayangkan jenazah tu bukan setakat ketat masjid tu, melimpah sampai keluar ke selipar-selipar pun orang. Lagi menyayat hati, 2 trik. Dia bukan tok guru, dia bukan al-alama sahibul fadilah syekh, dia kerani sekolah saja. 2 trik orang semayangkan dia. Nanti saya kata tadi kapasiti masjid tu kalau penuh berapa orang? 5,000. Semayang jenazah ada rukuk 5,000 tu dikira semayang seorang yang sempurna, rukuk sujud, ada jarak, ada ruang. Lah ni ketat masjid tu, maknanya lebih daripada luar lagi. Tuan-tuan, dia orang biasa lah. Tapi bila orang duk sembang-sembang, dia kata dulu masjid ni dia kutip sumbangan, apa lagi, kalau korban dia ni hidup masjid tu, dia. Jadi nak abang kata orang manusia ni tertarik hati nak mai tu. Manusia mai, dia meninggal hari orang kerja, tak tahu ramai penuh tu. Sampai tu imam dia kata Jumaat tak macam ni.
Dia kata ada ni Tok Imam dia buat lawak lah. Dia kalau letak tabung depan tu jalan dia kata. Kan? Bos seorang RM1 jadi dia kata. Tapi takkan kita kata, tapi nak abang saya tergamam sungguh. Ini seolah-olah Allah angkat darjat dia. Dia cerita orang meninggal ni, yang semayang tu ramai ni bukan cerita baru-baru ni, lama. Ada seorang ulama nama Imam Abdul Rahman Al-Auza'i rahimahullah. Masa dia meninggal dunia, yang semayangkan jenazah Imam Abdul Rahman Al-Auza'i ni ramai tak ramai. Yang mai bagi penghormatan orang non-Muslim, Yahudi Nasrani, berapa ramai? 30,000. Bukan semayang jenazah Yahudi Nasrani semayang jenazah apa? Depa mai bagi penghormatan takhir. 30,000 orang Yahudi Nasrani. Islam sendiri mau ingat. Ramai tuan-tuan, ramai. Dia hidup, dia orang Islam ke tak Islam, dia baik dengan semua orang. Tu dia masa dia meninggal. Bukan setakat Yahudi Nasrani tu, ada dalam kalangan 30,000 Yahudi Nasrani ni masuk Islam. Tahu siapa? Kagum. Macam ni punya orang masuk Islam tu. Islam ni agama yang benar, dia kata. Kawan tu meninggal, jadi dakwah. Tak payah berbuih bercakap, tak payah. Allah tunjuk kuasa dia. Hebat tu. Siapa lagi? Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Masa dia meninggal dunia, Khalifah Al-Mutawakkil suruh kira berapa ramai. Ramai sangat. Ramai pun ketat sendak pun. Jadi Khalifah kata, tolong kira Ustaz. Bunyi apa pula dah? Bunyi apa pula? Pengumuman apa ni? Oh, komat lah. Baru ingat subuh dah. Ada satu masjid tu saya pergi, mana? Perak kot. Pam. Macam airport KLIA pula sangat kan. Perhatian penumpang-penumpang tujuan ke Kota Baru siap bersedia berlepas melalui pintu B3. Pam. Padahal umum masuk waktu pun. Dahsyat masjid dia. Dahsyat. Tuan-tuan boleh buat apa ni? Bunyi lain pula kan. Wui kan. Kalau tik boleh juga. Kalau tik boleh. Tapi saya takut kalau tik. Tu IJN lain. Tuan-tuan semua. Jadi Khalifah Al-Mutawakkil, dia suruhlah orang kira Ustaz. Kira Ustaz berapa ramai ni? Berapa ramai yang disemayangkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal? Tuan-tuan tahu jawapan dia berapa? Yang semayangkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal adalah 2,30,000 orang. Juta. La hawla wala quwata illa billah. Al-Mughirah bin Hakim sama. Masa dia meninggal, julung kali Kaabah lengang, tak ada orang. Semua bakat pergi semayangkan jenazah dia. Kaabah mana pernah lengang. Orang kata apa? Masa Covid hari tu kan. Polis ada. Ini polis pun semua pergi semayangkan jenazah Al-Mughirah bin Hakim. Dah kesimpulan saya nak bak tuan-tuan. Hidup kalau baik, orang nak mai. Buat tu ingat tuan-tuan. Kita hidup jangan cari pasal dengan orang. Berbaik-baik. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Tu. Dapatkan yang original. Tak ada original. Semua buka YouTube lah tuan-tuan. Ingat, hidup jangan cari pasal dengan orang lah. Baik dengan semua orang. Ada masalah, ada isu, kita buat bincang. Benda boleh bergaduh, buat bincang. Benda boleh bincang, buat bergaduh. Terbalik, udah. Benda boleh bincang, gaduh. Gaduh panjang. Tidur pun meninggal pun berkerut muka. Jangan macam tu. Dan ini tuan-tuan pesan lah dengan anak-anak semua. Ni abah meninggal nanti, hampa ramaikanlah ramaikan jemaah, jenazah pula saya nak kata, ramaikan jemaah. Ni kalau boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, baru tanda pertama tu. Apa nak habis kita ni tuan-tuan? Saya paling awal saya berhenti pukul 10 boleh tuan-tuan. Ponggah dia kata, hak depan ni menyesal. Hak kamera ni pasal habis bateri dah pasal. Yang kedua, tanda yang kedua, Allah kalau dia sayang kat kita, tanda yang kedua ialah Allah akan bagi kita kefahaman agama, minat pada agama dan suka dengan suasana agama. Tu tanda-tanda dia. Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya ma yuhib wa man la yuhib wa la yu'tid din illa liman ahabba faman a'tahu Allahu din faqad ahabbahu.
Nabi SAW kata, Allah Ta'ala ni, dia bagi dunia ni kepada orang hak dia sayang dengan orang hak dia benci. Dunia ni, yang sayang pun dapat, yang dia benci pun dapat. Jadi tuan-tuan tak usahlah kata, ish, persepok kita hak semayang tunggang terbalik siang malam, kerja teratur dapat pendapatan minyak tu, zakat bayar pun teratur tak kaya-kaya pun, depa semayang pun dah menipu orang jahat, scammer, kaya dapat. Nabi kata dah kan, dunia ni Tuhan benci ke, Tuhan sayang ke, dia bagi je. Hampa buat lebih, dapat lebih. Hampa menipu pun, aku bagi juga cara menipu lah. Lalah hampa kena lah, tapi dapat juga dunia. Tapi Nabi kata, Allah hanya akan memberikan agama kepada orang-orang yang dia sayang sahaja. Apa makna Allah bagi agama? Bukan semata-mata dia pergi masuk Maktab Mahmud ke, dia masuk Ma'had Dini ke, dia masuk Insaniah ke, dia masuk mana sekolah agama pula tuan-tuan, saya sebut mana hak terlintas dan pala lah. Tapi orang tu dia minat pada agama, cenderung hati dia pada agama. Cukup. Itu tanda Allah sayang. Saya ingat tuan-tuan biasa jumpa orang lagu tu, kita nak main dengar kuliah, nak main dengar ceramah. Dia tanya kita, bang main apa? Dia majlis, dia kata malam ni Ustaz Ilyas main ceramah. Oh tu ke? Allah, saya tak tengok WhatsApp nak post tu, tak tengok pula. Aduh, janji dengan orang dah malam ni. Kita janji mungkin jadi munafik pula no. Boy. Ni apa bang, saat ni saya bagi sikit 50 ni lagi boh dan tabung masjid no. Oh depa nak apa bagi sikit semangat. Saya tak dapat mai tapi saya wakil duit saya lah ada. Cukup kan? Dia ada orang lagu tu. Dia ada orang tu. Ada terbalik pula. Dia lain sikit. Dia ada orang, dia meluat sungguh dengan ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, ceramah, kuliah. Sampai penganjur pun kena tukar jadi sembang santai. Sampai takut ada hak meluat. Sampai jadi ceramah, benda tu ulang, tu lawak tu ulang. Dia tak minat. Dia tak minat, tak usah kata apa. Dia tak minat kan. Saya besar sekali. Ada sekali saya duduk di meja makan. Masa tu saya ni terus terang cakap lah, kalau nasi saya suka dengan tangan, ada orang dengan camca. Tak apalah, masing-masing lah. Jadi dia tegur saya ni, dia huluk saya camca. Sini panggil apa? Sudu kan? Oh spoon. Oh spoon. Oh kemas hampa. Malu orang sik Jadi dia huluk saya camca. Saya kata, tak apa, saya tangan, sunnah. Cara cakap tu bukanlah macam nak mengajak dia. Macamlah dia tak tahu makan dengan tangan tu sunnah. Sunnah. Dia pun letak balik, sunnah apa, ni bukan zaman padang pasir. Dia kata, dan saya kata tu cara main-main dia, tapi dia punya balas tu macam, dah kalau hang tak suka sunnah ke, hang tak ni betul saya cakap lagu tu. Dia ada orang lagu tu. Saya tak apa. Ya, sebab itu ingat, dalam keluarga kita, walaupun seorang anak kita yang 6 orang, yang 7, yang 8, yang 5 tu seorang tak jadi ustaz, jangan bimbang no. Jangan duk rasa duk sabut milu rasa macam aduh jangan. Ada seorang maklum tu kata ustaz, untuk ustaz tu jadi ustaz. Awak anak macam seorang tak jadi ustaz, paksa dah masuk ni, tak mau engineering jadi pak tu. Jadi IR belakang tak tahu sibuk nak tu. Mesti jadi ustaz dengan ngajak kitab bagus je jadi. Siapa? Dak lah aku jadi ustaz ni. Syurga tu cepat sikit no. Oh, dia faham lagu tu pula dah. Dia tak tahu ustaz merapu pun ramai kan. Dia masuk syurga bukan syarat ustaz. Malaikat tanya, ustaz. Sila. Kapet kuning siap. Ada. Sama kan. Yang penting anak kita tu faham agama. Kawan-kawan saya pun ramai mengaji tak amuk, tapi keluar jadi doktor, jadi apa, tapi dalam ada agama tu Saya bukan apa, saya ada satu kebimbangan. Saya tak tahu tuan-tuan bimbang ke tak. Yang mana masyarakat kita lah ni bagus, semua minat agama, bagus. Minat agama bagus. Sampai satu tahap dia hantar anak dia pun mengaji sekolah agama. Pun alhamdulillah. Ayah saya pun polis. Dia hantar saya masuk Maktab Amuk. Saya ingat nombor giliran saya 079. Nombor giliran saya masa Temuruga tu. Dapat alhamdulillah 079. Tapi itulah orang tu, ayah saya, dia kata, "Mai anak hantar mana?" Maktab Amuk. Oh, sekolah agama, sekolah Arab. Dia kata sekolah Arab. Sekolah agama mana? Budak tu nak makan apa nanti no? Orang dulu kan fikir makan. Dia kata mengaji sekolah Arab ni, sekolah agama ni nak makan apa nanti. Saya pun tak nafilah. Sampai hari ni pun orang tanya saya, "Ustaz nak makan apa?"
Ustaz nak makan apa? Kadang PA saya orang tanya, Ustaz makan tak D24? Salah soalan tu. Patut tanya berapa kilo Ustaz nak. Tu betul. Rezeki Tuhan bagi tuan-tuan. Rezeki Tuhan bagi. Bulan ngaji agama niat elok lah. Kawan-kawan saya tu mau hebat-hebat, doktor apa semua bagi. Tak apa. Dalam ada agama tu je. Hidup bagi sayang. Tapi saya nak pesan jugalah, mana hak mengaji agama ke apa, betulkan niat. Pasal lah ni lambatkan orang mengaji agama dah ramai. Tapi dalam ramai-ramai itu kita bimbang-bimbang dia ada pesong sat lagi. Kata Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Nabi SAW kata, siapa-siapa yang menuntut ilmu agama khususnya yang sepatutnya niat kerana Allah, tapi dia menuntut ilmu agama tu bukan kerana Allah, kerana dunia, maka kata Nabi SAW, orang lagu tu tak akan dapat cium bau syurga. Kalau cium pun tak dapat, masuk. Tak ada harapan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi ini ingatan mesra lah. Mengaji agama dia tak sama macam mengaji ilmu-ilmu keduniaan. Pasal ilmu keduniaan tu memang untuk dunia pun. Mengaji geografi kan tu. Memang dunia pun. Tapi mengaji agama ni dia ada special sikit. Pasal faham kot, saya tak boleh panjang tentang faham. Jadi mengaji agama ni risiko tu pun banyak. Faham risiko dia. Orang mengaji agama ni yalah, yang minat pun ramai. Maknanya sanggup jadi nombor 2. Ada kau faham tu. Kan? Yang pelawak semua anak ada. Semua anak dia ada. Duk sembang dengan Pak Haji tu, dia kata, Ustaz, anak saya balik Jordan, mengaji Jordan, perempuan, umur 36. Dia tak mau menikah, pelik lah, dia tu sepak atau mengaji. Baguslah mengaji tu, tapi takkan tak fikir jodoh langsung. Kan? Ustaz ada apa doa-doa sikit apa? Saya kata dia mengaji Jordan lagi. Mana takkan? Tak tahu dia tak doa pun. Saya kata apa Haji suruh dia baca ni sikit. Saya bagilah satu ayat tu sajalah. Saya pun tak berani amal kot. Saya suruh dia amal tu. Tak pasal saya dah ada. Dia makbul tu jadi mendelim pula lagi kata. Payah kami lelaki-lelaki ni kalau dah jadi takkan nak kata ketentuan Allah. Pang dia bagi saya. Jadi saya pun kata Pak Haji suruh dia baca dengan doa ni, insya-Allah lah dia mendekatkan jodoh. Tu noh. Doa tu macam mana Ustaz? Saya bacalah. Okey. Tengok dia tak tulis tak apa pun. Orang kalau menuntut ni tulislah sikit, dia tak tulis pun. Ayat lah dia yang saya tak tahan. Ustaz nak? Oh, ya Ustaz nak, dia tanya saya, la ilaha illallah. Aduh. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Tak payah. Aduh, jam oh. Aku dia kata tak apa Ustaz, saya bagi apa Ustaz. Oh, waktu lagi jam. Dah. Bagi musang king lagi bagus daripada hak tu. Jangan. Tunggu macam tu. Saya ada cerita mana-mana kadang kita mengaji agama ni betul orang minat, follower ramai tu tak apalah, tu Tuhan nak bagi. Tapi bagus dari situ sudut dakwah. Tapi dunia tu dia punya ujian dia bukan mudah dia. Bukan senang mana-mana nak jadi penceramah dakwah ni, pesanan mesra lah, ingat. Kadang kalau kita macam saya ceramah dengan makcik-makcik maklum-maklum kan, dia tak apa sangat lah, kasar sangat. Gigi untuk apa nak ada. Sengih pun saya tak tahu. Rupanya dia sengih rupanya kan. Saya tak tahu dia sengih dengan nganga tu sama. Pasal tak ada apa kan. Apa magat ke apa tak ada kan. Sama satu kan. Tolong lah Ustaz ceramah apa siap tu. Tak apa. Tapi kadang ceramah dengan budak-budak hak diploma matrik tu, Allah. Masa kita ceramah pula dia duduk lagu ni, tengok macam tu kan. Dia tengok kita gaya nak buat lelaki tu, payah. Habis ceramah dia main dekat. Dia kata, Ustaz, seronok dengar Ustaz ceramah. Terima kasih lah. Boleh tak Ustaz bimbing saya? Mak, ke jalan yang lurus. Aduh, banyak jalan ni. Ya Allah, tak boleh. Sebab tu kena, bila saya dah lah sikit sebanyak, bila duk main tu, baru saya faham. Patutlah Nabi pesan kat kita, jangan kata hak mengaji agama muda-muda, hak kita duk main mengaji malam-malam ni pun niat kerana Allah. Mengaji kita, ngaji penawar bagi hati, bagus. Tapi hati tu makin duk tawak ke, makin duk tekak dengan orang.
Berjilid-jilid kitab, duk gaduh cari pasal dengan orang, sama saja. Tu. Boleh tuan-tuan, no? Dan yang ketiga, kau cukup dah tuan-tuan. Kita tak tahu nak main bila kan. Dan yang ketiga, tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita adalah Allah menurunkan kepada kita ujian. Itu. Nabi SAW sebut, Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi, Allah Ta'ala ni kalau dia sayangkan hamba-hambanya, Allah akan menurunkan atau Allah akan mengizinkan musibah berlaku kat dia. Cuma orang kita ni, dia musibah tu dia pandang tak elok. Banjir di satu kampung. Padan, kampung tu kuat sangat karaoke. Nipu orang, curi getok sekerat orang, Padan. Dah hak curi tu 2-3 orang je. Yang pukul satu kampung siapa? Dulu Penang banjir. Padan, balasan Allah. Loh, hampa ni siapa? Kena negeri tu hampa kata tu balasan Allah. Nanti saat Mekah pernah banjir tak? Betul? Nak kata Mekah tu balasan Allah. Nanti saat mulut jangan laju sangat. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan turun satu musibah kecuali dengan izin Allah. Itu je cukup. Kadang-kadang orang kita kan macam tu. Tambah orang baik-baik pula kena. Padan. Tu balasan Allah. Senang mulut balasan Allah. Satu hari tu imam apa? Tu imam mana tu naik motor. Tak tahu mana dia apa ni, jalan licin ke apa tu. Jatuh longkang, masuk longkang. Kaki pun teruk lah dia pun. Orang kata, balasan Allah. Semayang lama kan? Enak atau enak tak baik ada jadi. Bantai Kafi lah, Ali Imran lah. Tu balasan Allah. Biar pendek je baca. Tu saya kata, masuk ayat ni ramai. Bapak ni ramai. La ilaha illallah. Musibah ni kan banyak. Kadang tu kalau mai benda tak elok tu tanda Tuhan nak angkat darjat dia. Darjat dia. Allah nak tambah lagi dia punya darjat. Naik lagi. Itu je lah. Kan? Kalau hak memang hak kaki merapu semualah. Ataupun kadang ada orang, dia bagus, tapi dia sekala lah. Dia ada macam terlanjur. Dia ada sikit-sikit, dia ada merapu sikit. Tuhan bagilah tu namanya kafarah. Orang panggil tasbih apa? Tasbih kafarah kan? Ada satu majlis itu. Tuan-tuan, setakat ini dalam majlis kita, marilah kita tutup dengan tasbih kafirah. Kapiak habis. Kafirah. Tu langsung ngaji mahat tak mau. Kafarah. Allah nak hapus dosa. Dia orang masjid, bagus, rajin duk pergi masjid sembahyang, bagus. Dia pi urut tapak kaki amoy pula. Merapu tu tapi kepiah lipat simpan. Tu kepiah dia boleh lipat, benda boleh adjust. Dia kelah amoy tu hayya Pak Haji ah. Apa lu mau? Sembahyang tahajud banyak, lengong. Mau urut sikit. Ya, lengong. Tak dosa ke? Tak apa, ini Tuhan Maha mengampun man. Dia pula ajak Cina tu. Keluar pusat urut, hilang motor. Motor dia kena balas dengan orang. Hilang motor. Padan. Balasan. Tu baru betul balasan apa? Supaya lepas tu dia insaf. Dia baik tak? Dia orang baik. Tapi kadang-kadang dia tak boleh nak elok. Seram kan? Macam tuan-tuan pergi ke Indon, saya tak mau sebut dia ada satu kawasan tu nama masjid di situ memang cantik-cantik kat situ kawasan tu. Di Jakarta kot, tak silap saya ke Bandung mana, Jakarta kot masjid. Tapi tuan-tuan jangan salah faham. Kalau pergi situ, tuan-tuan pergi masjid situ, dia siap bagi buku macam buku menu, nak set A, set B, package A, B. Kat mak perempuan semua. Macam Pak Makmun punya buku tu. Orang dia mak perempuan semua ni apa masjid apa ni? Rupanya masas sama picit. Masjid. Jadi tuan-tuan kalau pergi Indon, tuan-tuan kena tanya elok. Akak-akak tanya, abang ni pergi masjid ke masjid? Dia lain. Ini saya pecah rahsia sikit lah, kantoi lah tuan-tuan kan. Saya nak buat rumah tak edit kan. Tanya tu share location dah senang. Kantoi ramai-ramai. Tu. Jadi ingat, tuan-tuan orang baik buat merapu, Tuhan balas on the spot. Tu padan muka lah sikit. Lepas tu baru nak taubat. Tu kafarah.
kita ni paling-paling pun, kalau ni pun, moga-moga Allah bagi musibah pun untuk angkat darjat lah kita, insya-Allah. Cukuplah tekan tuan-tuan sembang santai kita malam ni. Moga-moga bermanfaat dan adalah sikit sebanyak ilmu yang dapat kita manfaatkan dan disampaikan pada yang lain. Kalau mungkin ada kesempatan esok, mailah ke Masjid Kubang Jawi pula esok duha bersama dengan saya jam 9 pagi esok, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah buat seluruh ahli qaryah Masjid Al-Mahmudi ini ya Allah, anak cucu keturunan mereka ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang soleh ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami kematian yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah hidup para penyumbang-penyumbang. Berilah mereka kasih sayang-Mu yang berpanjangan. Buat orang-orang yang tak pernah kedekut akan harta mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Berilah mereka rezeki yang tak pernah putus-putus ya Allah. Juga buat mereka yang sentiasa mengimarahkan rumah-Mu ini ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Kurniakan mereka umur yang panjang, sihat tubuh badan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan semua. Insya-Allah ada lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Mohon maaflah cakap mungkin tak apa nak sempurna sangat. Jadi apa tu ni duk rawatan lagi ni. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.